Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya wa imamul mursalin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma awlina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ana al batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa khusrul dunya wal akhirah. Kita terima kasih kepada saudara pengungsi Ustaz Abdul kita bersama dengan ahli jawatan kuasa masjid ataupun persatuan semua. Saya yakin dan saya percaya pada malam bertuah ni dapat kita dapat mengerti dan memahami dan menghayati tentang hijrah. Yang saya tak asing lagi dengan ahli jawatan kuasa persatuan Nayuk ataupun yang dipertua, dan juga kepada Imam Khatib Bila dan juga ahli kampung semua, dan juga kepada Kamnan Naiban dan Punang semua. Saya rasa malam ini pada asalnya nak cakap hijrah lah kata-kata. Dan hijrah betul ni masa tu tak amazing dah. Kalau nak royak daripada awal daripada pada akhir ni masa 10 dah. Dekat dengan 10. Haji ni yang ambil 9 dulu masa tak tengah malam. Kalau ambil 10 dekat sikit je lah nak sapa. Boleh jadi keadaan kita pun nak mengatuk ke nak ke apa tak tahulah. Tapi yang saya nak cakap ni sehubungan dengan slogan yang dibuat. Saya rasa saya tengok tadi, hijrah membawa kemenangan. Yang kedua, hidup menerajukan umat. Menerajukan umat. Yang ketiga, berpandukan syariat. Saya rasa tiga-tiga keratan ayat berhubungan dengan hijrah ni sudah cukup untuk kita melaksanakan kerja-kerja kita di dunia menuju akhirat. Saya rasa sehubung dengan hijrah, semua manusia tu boleh tahu, semua kita kenal, semua kita tahu dan mengerti dan memahami tentang hijrah. Sebab hijrah ni sudah lama berlaku. Jadi lama dah hijrah. Sampai sekarang ni 1438 tahun dah. Ambil mudah-mudah 1438 tahun ni lama. Ni orang panggil sejarah ataupun sirah. Sirah, sejarah. Orang panggil history, sejarah. Apabila kita mengingati benda-benda lagu ni, kita dapat memulai kaji sejarah-sejarah kecemerlangan. Orang panggil hak kebaikan, kejayaan yang telah ada. Kalau kita tak mengingat lagu ni, sudah tentu kita kehilangan pedoman hidup. Pedoman nak bawa hidup tu ya susah. Dan sampai dengan hijrah, tersirat dalam Quran. Berapa banyak tersirat duduk dalam Quran. Dan tersirat pula, terselit dalam hadis. Banyak. Dan ittifaq ulama sehubungan dengan hijrah ni satu panduan hidup orang Islam. Ni benda penting yang tak asing lagi dengan kita. Dan hijrah merupakan tapak. Tapak ni kalau pelapik pun tapak pun tapak. Apabila tapak ni kukuh, membuat pada semua bina-bina tu ya kukuh. Kalau tapak tu tak kukuh, kan tu
Dia buat pada segala bina itu dia tak kukuh. Saya nak ayat kata hijrah ni berapa kali, berapa ayat, berapa tepat menyebutkan hubungi hijrah ni dengan benda-benda penting saja. Sebab tu kalau nak cakap hijrah dengan penuh hati, dengan penuh perasaan, dengan penuh orang panggil tujuh ajar dalam hijrah, maka kita menjadi satu umat yang berjaya dalam hidup. Tapi kalau kita kecek tepung wasa tak sudah, tak suterai, tak suterai. Kalau skru-skru no orang panggil pulah tak suk. Orang dengar pun tak suk juga, dan akhirnya nak bawa pun tak tahu ke arah nak pergi mana. Saya nak bawa satu ayat yang rasa kata benda ni benda penting. Dan satu hati saya rasa benda ni adalah benda samkan dalam hidup kita. Dalam surah Taubah ayat 20 kalau tak silap. Saya pun baru tak banyak tepat mana ni nak pergi ni. Tapi saya terasa kata ayat 20 surah Taubah, wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Ayat Quran ni kalau sikit pun sudah cukup untuk kita beramal. Kalau banyak tu kau comel lagi, kau gagah, kau kuat. Tuhan memerintah, Tuhan berfirman, wallazina amanu. Sehubungnya dengan hijrah, dia kena kait hubungnya ataupun connection dengan orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin dan saya percaya orang yang masih ingat kepada hijrah, orang selalu memperbesarkan hijrah, orang selalu menghayati menghidup hijrah, sudah dikatakan orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi saya tengok malam ni, saya 4-5 malam dah pergi, tapi malam ni orang panggil surja. Saya terasa bahawa benda-benda lagu ni adalah satu penghayatan hidup orang Islam. Kita nak menghidupkan Islam ni kena lagu tu. Ada satu kata-kata kat tepi jalan pun dulu adalah yang tak ada. Inna bina ussalam bi ihya'iddin. Nak bina kesejahteraan hidup, kebahagiaan hidup, ketenteraman hidup dengan menghidupkan agama. Kalau agama tak hidup, nak bina ke apa tak boleh. Nak tanah ke apa tak boleh. Kalau tanah tu punah, tanah tak ada baju, tanah kering kotor, tanah jadi tak ada air, tak ada apa tu, nak tanah ke apa tak boleh. Di sini kita terasa benar kata hijrah membawa kemenangan. Jelas tu. Kalau orang kita hijrah sungguh, dia tetap dapat kemenangan, successful, jaya. Kalau tak berjaya tu orang panggil orang tidak ada hijrah. Sebab tu hijrah ni tidak ada nabi tidak hijrah. Dan tidak ada pemimpin besar tidak berhijrah. Dan tidak adalah orang-orang yang popular, orang debet-debet hebat-hebat terkenal tak ada hijrah. Semua melalui hijrah. Apatah lagi bulu umat-umat yang telah berjaya menguasai dunia, umat-umat yang telah maju dapat menjadi teraju dunia, umat berhijrah belaka. Ni kita terasa nak menang kena hijrah. Hijrah pertama kita agaklah hijrah tepat. Kalau kita katakanlah Nabi daripada Mekah pergi kepada Habasyah, daripada Mekah pergi kepada Taif, daripada Mekah pergi ke Madinah, pindah tepat. Tapi kalau kita kira learning tu tak ada bahajat kepada hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. La hijrata ba'dal fathi. Pada buka Mekah tak ada nak-nak dah. Walakin jihadun wa niyatun. Tapi jihad tu masih ada. Perjuangan masih ada, politik masih ada, waniyatun, dan niat yang baik itu masih ada. Kita kena tanya ni.
Kalau tak tanda hak ni, tak ada benda dalam hidup kita. Yang kedua, hijrah dalam arti kata hijrah kelakuan, cara hidup. Hoding hak paling penting dengan dunia hari ni. Hijrah kelakuan kita, perangai kita, gerak-geri kita, cara hidup kita, kita kena hijrah tepat. Bermula sempena dengan tahun baru ni, dia semua perubahan yang mula daripada tahun baru belaka. Selalu kita teringat sewadi Pimai ni setiap orang pun pandai kata Happy New Year, semua pandai kata. Pandai kata belaka. Kullu ama antum bi khair, kalau Arab. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Ucap tahun baru, selamat tahun baru setiap orang yang pandai kata. Semoga Tuhan terima amalan-amalan kita yang baik. Tapi saya masih teringat kepada doa atau perslogan tahun baru yang diajarkan oleh Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ni orang panggil singo pada pasir. Orang panggil singo pada pasir ni, kalau sekiranya dia ada lagi, negeri Arab tu berubah terus. Orang barat yang panggil single fighters. Dan pahlawan tunggal daripada pasir ni, dia beri arti dengan tahun baru amun gadi. Tahun baru tu ala amalina syahid. Kita kena jadi amalan kita tu jadi syahid. Boleh disaksikan oleh Allah, boleh disaksikan oleh Nabi, boleh disaksikan oleh umat Islam dan umat-umat sedunia. Falnastabiquhul khairat. Kita kena rebut betul-betul kebaikan. Tengok malam ni saya tengok menitik air mata kalau kita tengok mari. Di bulan ni juga, di awal tahun ni juga berlakunya orang panggil wak kebajikan, wak kebaikan kepada anak yatim oleh seluruh sisakon, seluruh imam khatib bila pemimpin-pemimpin. Saya terikat dengan Haji Roning kata tadi, sekiranya ulama dan pemimpin duduk sekali, kita dapat selesai segala masalah. Nabi kata sinfani minan nas iza salaha salahan nas iza fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Dia dalam dunia orang nak bawa orang duk meneraju umat ni, teraju kena dia berselokan teraju tu kena dah meneraju ni. Orang nak bawa umat sungguh dia dua golongan. Pertama al ulama, orang alim-alim keagamaan, wal umara, orang ahli bijak pandai dan pentadbiran. Kalau dua ni depan dapat selesai masalah umat. Yang jadi masalah kita tidak ada benda-benda lagu ni tak boleh selesai. Arti kita tak kembali ke pangkal jalan, kita hancur. Imam Malik ratus-ratus tahun mari dah hoyak. Kalau kita tak kelik ke umi jalan semula, kita tak ambil buat kajian benda-benda sejarah lama, memahami dan mengerti tentang sejarah perjalanan Nabi Muhammad, kita tak jaya. Orang barat nama dia Patton Sultans. Dia gambar dia kata mu ni tak akan berjaya nak buat perubahan masyarakat, tak berjaya untuk nak mengembalikan kecemerlanganmu selama mana mu tak turut ajaran Nabi Muhammad. Ni cara-cara nak kita. Kita nak berjaya kena kembali semula. La yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tak molek dah akhir zaman ni kena kelik kumi semula. Kalau dok gi dengan down, dok gi dengan tak reti, dok gi dengan turut hawa nafsu syahwat, dok turut benda-benda yang tak comel, kita tak sapa bila, tak sapa tempat kita nak pergi. La yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Kena kelik pun berjaya semula. Hijrah pertama, hijrah tepat.
Kalau nak pergi lah kanak-kanak tak ada gapo, pergi cari pengalaman. Jauh perjalanan ni, dua pengalaman. Famshu fi manakibiha. Mungkin nak pergi kana apa? Nak pergi tengok gopo di mana pergi. Kul siru fil ardi summa anzuru kaifa kana akibatul makan. Mungkin jalan atas belikat-belikat bumi mu tengok apa terjadi. Ni nak bergalak kata hijrah ni penting ya. Nak ayat kata hijrah penting. Kalau kita tengok orang yang menguasai teraju dunia hari ini iaitu Yahudi. Yahudi ni merata dalam dunia. Walaupun dia orang sikit, dia dapat mengatasi segala masalah. Dapat mengatasi orang ramai. Kalau tak silap saya mengikut statistik. Zaman masa saya duk membaca dulu lah. Sekitar 5 juta ya orang dia. Orang Yahudi ada 5 juta ya. Tapi dia boleh menguasai umat sedunia. Lah ni orang Islam, Muslim world. Soalan Islam dalam dunia ni ada hampir-hampir 2000 juta. Kita katakanlah Yahudi hampir-hampir 20 juta. Kita katakanlah. Tekahnya anu. Tekah berapa ribu kali ganda, apa ratus kali ganda. Kalau kita tengok orang Arab pun 200-300 juta tu lama dah. Lah ni 400-500 juta banyak. Tapi nasib orang Arab duduk di bawah cangkaman dia, duduk di bawah tangan dia. Tu hijrah. Kalau kita tengok orang Cina pula hari ni. Bukan kata nak berbakat, tapi nak ayat kata orang Cina. Orang suka hijrah dalam dunia, orang nombor 2 orang Cina. Gi tengok di mana-mana pun Cina habis. Gi Malaysia pun mata sepit. Gi ke Indonesia pun mata sepit. Gi ke Singapura pun sepit. Mari ke tempat kita pun sepit. Cina mata sepit. Makan ngap-ngapit. Lama-lama je kau hipit. Orang Melayu lepas bukit. Acuh. Kita boleh fikir kata ya. Nak ayat hijrah tu panjang. Tapi kita boleh faham kata hijrah pertama hijrah tepat. Kalau boleh beralih pergi, tak ada gapo nak pergi Kano, nak pergi Kano, nak duduk Dano, nak pergi Malaysia, nak pergi gapo, nak pergi Brunei, nak pergi Saudi. Kita tak ada gapo. Tapi kita jangan lupa. Hujan amah negeri orang tidak sama dengan hujan batu negeri sendiri. Itu kita benar kena fikir. Kalau orang asing di mana dia duduk pun walaupun kaya raya dia tak fikir kata tempat dia. Tempat dia hak dia duduk tu, hak asal dia tu dia kelak. Ni hijrah. Hijrah pertama membawa kemenangan. Nak menang ni bukan dia mudah-mudah. Kalau orang tak tahu kecek menang, nak menang. Kalau kita tanya kata nak menang tak? Nak menang belaka. Bola berapa-apa ratus ting nak menang belaka. 1000 ting nak menang. Kalau tanya kata menang duk dana, tak tahu. Ni masalah. Sama juga kebahagiaan hidup. Saya selalu cakap dalam kerusuh wanita. Kerusuh pemuda. Kerusuh ada belum kahwin. Kebahagiaan ni kita, kalau kita kenal sungguh, kita reti sungguh, kita faham sungguh, kita pakat bahagia habis. Kalau orang tanya kata nak kedak kebahagiaan, nak belaka. Tapi tahu kedak apa itu kebahagiaan, duk dana ke tak siapa dia tahu. Ni tua panha dia jadi masalah hari ni duk situ. Masalah sebab apa dia boleh bahagia? Dia kena bahagia. Tapi dalam hati pun dia berkata seperti kita juga. Dia kata everyone speak about a happiness. Tiap orang kecek hal kebahagiaan hidup. Nak bahagia belaka. But it few know it. Tapi sikit orang hak tahu bahagia sungguh. Nak bining nak apa? Nak bahagia. Tapi dia bining apa cerah, apa rojok, pasok. Duk pergi kat majlis tu 30-40 cuk sehari-sehari kita tak ada giwak galan tu. Gi bercerah, rojok, pasok. Cina buta tak kata. Bukan Cina buta, Melayu buta.
Gi nak bercerah tu tak ada gamak-gamak, nak bercerah sungguh ngak air mata, ngak balah, ngak kelahi. Kita kata sini bukan tempat bercerah. Sini tempat clear. Nak damai orang. Tak boleh dah nak bercerah kadang-kadang bercerah. Nanti dulu jangan kata. Anak apa orang dah 9 apa orang lain. 9. No, pak kalau bercerah nak kita anak ikut dia lepas-lepas tahu. Allah. Nak lepas-lepas tahu ikut dia. Kita usaha clear. Talik baru ke, buat janji baru ke. Pahadan ni tak apalah. Boleh nak percaya tapi kita buat janji baru. Janji baru. Janji baru hok mana, hok tak molek, hok tu laki tak molek tu hoyak mari. Nak tanda. Apabila lagi berlaku lagi, jatuh satu tolak. Gopo kata tak comel. Pongoh, wahai godeh, wahai sepak, wahai tapak. Wak kena kai baju klik tengah malam. Oh, tak apa. Wak. Kalau berlaku Muhammad kalau berlaku lagi jatuh satu tolak tak apa. Bo klik tak ada apa setengah minggu. Mari nak bereke pula anak pun mari nak bereke pula dah. Kata apa dah ni? Bo klik apa hari ni? Oh, kena kena cerah dah. Tak tolak kena cerah kena. Hari no. Kena tapa tak ke? Sepak tak ke? Godel tak? Dah. Kena apa tu? Lutut. Hanya lutut. Wah, lutut teruk 3 hari di hospital. Ni lari boleh. Tapa dak, godel dak. Apa dak? Ni lutut. Lutut tak ada. Ni orang kita lah tu. Dia tak tahu kebahagiaan dok dana. Nak kebahagiaan. Tapi tak tahu kebahagiaan. Kena masalah. Everyone speak about happiness. Tiap orang kecek kebahagiaan. Tapi but it few know it. Tapi sikit orang tahu kebahagiaan. Ni panha. Kita hijrah membawa perubahan. Membawa kemenangan. Nak menang ni bukan dia senang. Nak bawa perubahan bukan senang. Saya royak dah. Di hijrah mula-mula sekali berpindah. Alaih. Sebaik-baiknya pindahlah, tak ada apa pindah tempat apa boleh, pindah perangai apa boleh, pindah kelakuan apa. Tapi kita nak sekali orang panggil berpindah kelakuan, cara hidup terpenting kali. Sekurang-kurangnya bawalah hijrah lah, bawalah pribadi, semoga pribadi menjadi pribadi yang baik. Tiap-tiap orang pribadi ni orang panggil individual. Tiap-tiap orang kena pakai beki diri. Kalau berjaya beki diri, kita berjaya. Tiap-tiap orang pakai beki diri. Beki. Kalau tiap-tiap orang tak terbeki, nak beki gapo? Nak beki orang. Oh, dia tu tak jadi. Dia mengupak pula dah. Kalau dia kata, tak boleh mengupak. Bukan mengupak, oh ya, ano? Itulah. Perubahan diri terpenting. Orang panggil islahun nafsi. Kalau istilah Arab tu mula-mula maratibul amalil matlub li kulli muslim. Langkah-langkah amalan nak buat perubahan setiap orang Islam kena mula mana. Islahun nafsi, beki diri. Kalau diri tak molek, tak boleh buat perubahan. Sebab tu hari ni kita nak cuba. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang beriman, orang-orang berhijrah ni kita mari nak hijrah dah ni. Tama esok berkodeh pula. Orang-orang berhijrah, orang-orang berjihad fi sabilillah. Berjihad ke apa? Berjihad tubuh badan dia, harta benda dia, anggota dia, jiwa dia, harta benda dia. Oh, hebat. Cuk hijrah ni, dia hebat. Mula-mula kena orang penuh dengan iman dulu baru boleh hijrah. Kalau iman tak tahu mana, nak hijrah tak boleh. Tu iman tak kena nasihat. Kalau tak masuk iman kak, ngam sedih pun tak berakhir. Lalu tapi tak masuk. Nak boleh masuk lama-lama sekali tu pun tergau.
Tu lalu. Kadang-kadang hari Jumaat boleh tak boleh temu pergi kana. Tak ada pergi kana, ada rumah. Hari Jumaat mai ada, tak ada. Kena tidur. Teruk sangat. Cuba kita tengok ayat ni. Tertib orang nawak menengah dekat ayat. Cuba tengok. Nabi kata, amurukum bi khamsin. Aku perintahmu dengan 5 perkara. Kalau 5 perkara ni tertib ni berjalan lancar, kerjaanmu beres. Orang panggil successful, berjaya segala-galanya. Pertama sekali Nabi kata, aku perintahmu dengan 5 perkara. 5 perkara ni mu kena turut sungguh, mu kena melaksana sungguh, mu kena berjalan sungguh. Pertama sekali bil jamaah, berjemaah. Jemaah bahasa Arab, bersatulah bahasa kita. Muncul saja tak ada kena hujan. Tidak gitu kan ada juga saja apa. Bil jamaah punya itu berjemaah punya itu bersatu padu, bergotong royong, bekerja keras. Tu orang panggil berkerban, orang panggil cukula belaka tu. Pas saya selalu saya tafsir jemaah ni ada 2. Jemaah pertama, jemaah bersatu padu. Kalau tak satu padu, tak boleh buat apa. Cayalah. Ni nak berjaya tara sini, ni saya perhati tengok saning lah. Kerobong con, makan habis. Masuk habis, orang panggil corporations. Orang panggil jadi nasi kerabu habis, masuk capur belakang. Sedap. Ni nak royak kata bil jamaah sini orang panggil kena bersatu padu. Banyak ayat-ayat hadis-hadis kalau kata jemaah tu bukan yang pergi ke jemaah semaya jemaah. Hotu tu duduk nombor 2, nombor 3, nombor apa tak apa. Bersatu tu mula dulu sekali. Sebab bersatu tegar, bercerai rubah. Kalau bersatu tegar, kalau bercerai rubah, hancur lebuh habis. Kita ayat Quran pun banyak, hadis pun banyak, ulama pun banyak. Kata bersatu padu ni besar. Al-jama'atul rahmah. Berjemaah tu ada rahmat dalam tu. Rahmat apa? Mudah berlaku dia bersatu ke. Hidup aman, hidup selamat, hidup sejahtera, ada kemudahan. Nawak masjid banyak sudah ni 10 tahun tak sudah lagi masjid. Nasi kerabu, nasi kerabu, tak sudah juga. Tadika apa banyak sudah. Ni 2-3 kali juga panggil nasi kerabu, tak sudah juga tadika. Segala masalah tak boleh selesai. Sebab tak satu padu ni orang panggil tak ada rahmat. Al-jama'atul rahmah. Berjemaah tu ada rahmat. Persatu padu ada rahmat. Dia ada rahmat tak ada kena kecek kapur. Boleh buat belakang. Nak buat apa kita duduk ni? Cuba kita tanya orang mana. Mu nak buat apa? Paling dia royak nak buat gotu, nak buat goni, nak buat serekak, nak buat kebun, nak apa. Pernah ambil ke apa? Satu padu. Nak buat sekolah, nak buat masjid, nak buat hospital. Ni ke nak buat hospital, nak buat gabal Allah, cari kerak. Tak tahulah. Hingga sampai seluruh dunia cari. Cari nak waktu nak wak ni kita panggil. Sedangkan rumah kita ni isi saja lalu ni. Mah dok dalam momen kita ni ya. Mah dok dalam ni perak, dok dalam ni menyok, dok dalam ni gas, dok dalam ni gapo, dok dalam tempat kita ni. Innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Aku nak wib sako ni, nak wib sako kamu ni. Wik siapa dia? Ibadiyas salihun. Hamba hak molek-molek tu. Hak comel-comel, hak satu padu kerjasama gotong royong tu. Aku nak wik. Kalau dia pecah belah aku tak sebu. Wik. Tak boleh agak sepak anak. Aku nak wik kebun ni, aku nak wik ke anak. Aku nak wik ke anak. Anak molek. Hak tak molek nyegada juga habis licin. Matai ketah pun tebal. Dia permasalah tu je kita tak ada jemaah.
Orang wak wikrak kata bombing pak kita nak Allah. Kita dah kata Brunei kaya, kita kaya lagi. Kita kaya lagi pada Brunei. Tapi syarat we boleh ambil habis. Harta kekayaan yang ada pada kita boleh ambil. Tak boleh ambil ya. Jadi masalah. Al-jama'atul rahmah. Rahmah ni ya Tuhan yang tak sebut rahmah. Rahmah ni tak ada nak oyak. Nak oyak tak boleh. Cari senil boleh senil, cari amil boleh amil, cari makmur boleh makmur, cari bahagia boleh bahagia. Cari apa saja apa? Rahmatan. Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak utus Nabi Muhammad kecuali untuk nak menjadi rahmah. Dia jadi rahmah. Siapa? Diutus Nabi Muhammad untuk Nabi rahmah. Wajah habis, Nabi wajah habis. Amurukum bi khamsin. Aku perintahmu dengan 5 perkara. Mula-mula kali berjamaah. Nabi rajak habis-habis. Al-jama'atul rahmah. Berjamaah-atul rahmah. Wal furqatu azabun au iqabun. Apabila mu dak pecah belah, azab mari selalu. Azab dunia apa teruk sangat dah. Azab akhirat pun teruk pula. Azab. Bukan azab akhirat. Dunia apa azab. Tengok kehidupan kita. Kena hanya semua. Kena letih semua. Hidup tu nampak teruk benar. Umat kita teruk. Dengan kekayaan ada tuan tu tak tahu tergena ni teruk benar. Jangan kena mengaji nak pakar pun tak ada. Nak anak mengaji tu jauh sekali. Nak jamu anak we kenyai tu pun tak boleh. Anak yatim dia berkapal lera. Orang asing tak ada Quran, tak ada hadis, tapi dia ada ahli fikir dia. Yang penting ni, kita nak pemimpin ni dia ada. Pemimpin ulama, pemimpin umara, pemimpin mana pun, pemimpin. Kata-kata dia tu berenah. Orang Yahudi tak ada Quran, tak ada hadis, tapi dia ada mufakir dia, ahli fikir dia kata. Dia kata kan, united we stand, divided we fail. Kalau mu satu mu meneh, kalau mu balah mu Allah. Tak kacau nak. Kalau satu mu meneh, dia kata mudah-mudah gitu, masuk kepala lalu lah. Mu benar satu, tak satu, mu tak meneh. Kalau mu balah, mu kalah. Sebab tu lama dah saya duduk tidur di hotel di Hanjai. Mahal lah tidur hotel, bukan hotel pelak-pelak kali. Tak mau dia fikir dah apa hotel. Bukan kata hotel pelak-pelak tu. Hotel tempat tidur. Bermolek malam tu Mahathir dia wawancara dengan orang Inggeris. Orang Melayu pada. Tanya. Di mana sebab apa Yahudi kuat? Sebab apa Yahudi menang? Sebab apa Yahudi berjaya? Sebab apa Yahudi menjadi ratu dunia, menjadi penguasa dunia? Al-Yahud haulal alam. Al-Yahud haulal alam. Ulas selo Yahudi duk menguasai dunia. Sebab apa? Mahathir ni orang bijak. Dia jawab ke mana? Bertindak serentak. Bertindak serentak ni orang nak buat gapo-gapo sekali berlaku. Nak buat gapo sekali. Sekali berlaku. Dia boleh buat belakang. Lah ni hak dia jadi hak dunia habis. Dia mesti dunia. Orang semua pakat lagi ngaji. Di England, di Amerika, di apa tu. Oxford tak ada apa lah. Harvard tak Harvard. Pakat lagi ngaji belakang. Ya wak imolek, we ada mata tan bermutu tinggi. Buat pada anak-anak tu gaya. Ni nak banyak kata. Penting bukan mudah-mudah. Langkah pertama tu dia bersadar. Kalau nak hurai panggil benar dah. Nabi kata aku perintahmu 5 perkara ni mula-mula bil jamaah. Kena jamaah. Yang kedua apabila bersatu padu satu-satu pergi kana? Pergi ke sejai. Jamaah di sejai. Sebab masjid ni usisa ala taqwa, tepat nak asah ketakwaan. Orang sah nak molek lah. Sah pilih lah kalau kata wahyu sejak. Tahu kau nak molek. Dekat nak milih pakai piyau. Pahala tu masuk judi. Dia tak leki. Dia orang nak molek. Kena orang wahyu dengan masjid. Orang rindu ke masjid. Ulang alik ke masjid.
Rajulun mu'allakum bil masajid. Ni salah satu golongan nak boleh masuk syurga. Dalam 7 golongan mu'allakun bil masjid. Orang hati terikat dengan masjid. Ni tak ada terikat langsung. Hari raya tak pergi. Kalau gila patupak. Jangan. Kita learning kena berpegang teguh dengan agama sungguh-sungguh baru kita jaya. Tak berpegang teguh tak jadi. Dan selagi tak adalah hadis ni dalam Quran. Orang nak jaya dah ni kita bila orang nak jaya saat ni kena berjamaah. Dan orang nak jaya lagi kena tolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Sesungguh pertolongan Allah tu orang yang tolong agama Allah. Mung tolong Allah, Allah tolong mung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mung semua Tuhan mung minta. Semua dak nak minta macam. Nak semua. Ni yang hubung kait habis. Dalam Islam ni ya syumulah. Ya syumulah orang panggil comprehensive ataupun completely, lengkap sempurna. Kalau tak lagu tu ya tak boleh hati. Sebab tu kita nak cari buah-buah kejayaan, buah-buah kemenangan, buah-buah ke orang panggil kecemerlangan tu kita nak cari mari ramu-ramu jadi satu kejayaan dalam hidup kita. Jemaah yang kedua selain pada bersatu padu dalam arti beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat berjemaah ni lebih 27. Kalau buat tak jemaah so nak lekat kedok tak tahu. Semaya tak tahu juh nama kosong podak nyepatuk salam perak lagi. Sampai dia mau kata semaya tu satu-satu waktu tu dia mau nak 10 minit. Orang asing je 10 minit ya. Cepat-cepat sikit. Dah orang kita tak apa 10 minit, seminit. Nyepatuk nyetunduk salam perak lagi. Tak sapa ni. Semua jemaah nak memupuk perasaan bersatu padu, bekerja sama, bergotong royong. Cari keselamatan dan kesejahteraan dalam hidup. Ini melalui jiwa, raga, harta benda dan sebagainya. Cuba kita cek hati. Orang nak molek, ia tak molek. Sama mana dia tidak ada muhasabatu ala nafsi. Muhasabah diri dia tak molek. Ni setahun sekali ni molek dah ni. Ni muhasabah setahun sekali, awal-awal tahun lagi. Boleh Muharram masuk Muharram terah tengok. Nak tahu kata pakat khabar ke tak. Learning panah. Dunia luar musuh-musuh kita, seteru-seteru kita nak bagi kita hilang semangat keislaman. We tak ada lepalo kita. Saya rasa kalau saya suruh bila bulan 12 bulan we kena molek, we tertik molek nak we 1000. Tapi bukan tu guru lah, bukan ustaz. Saya duk pergi mengajar kalau budak ada 1000, 1500, 2000, suruh bila bulan 12 Muharram Safar awal we kena molek, we tertik molek, baca we kena nak we 500. Tak ada seorang habuk kata. Tak ingat bulan 12 tu. Kita ingat hal mana? Kita ingat hal masalah mana? Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai ko. Lagi kot tu. Jadi balik pahih mulai. Orang panggil dunia mageluk, dunia susah habis dah. Kalau kita tak ingat, dia ingat orang. Anak kita tak ingat, dia ingat anak orang. Anak kita tak jaga, dia jaga anak orang. Kalau orang nak, dia tak sebuah. Ada anak jangok-jangok, comel-comel cari orang kelik Mesir. Anak demo kelik Mesir tu. Jangan buat berangin sangat, tak kena lagu anak 10 yang tinggal perah. Dia tak ada gamuk lagu tu. Anak kita puluh-puluh. Tanya seorang tak ada mengaji, 2 orang tak ada mengaji. Anak ada apa orang? Ada 8 orang. Duk mana? Duk bakar. Duk ngaji tak? Duk lego. Oh, nyanyo. Faham adik duk jalan. Duk apa? Duk lego juga. Jadi punah raikan buat itu.
Nak ayat kata hijrah ni penting nah. Apabila kita ambil benda-benda tertib hijrah hak Nabi ajar, dia boleh jaya besar. Tengok, tak siapa lagi hijrah. Mula-mula Nabi berkata sekali, bil jamaah. Kena jemaah dulu. Bersatu padu dulu. Bergotong royong dulu. Berkerbeh habis-habis saya dulu. Baru nak siapa. Nak jadi orang penting, orang hebat, nak jadi bangsa baik, nak jadi bangsa unggul, nak jadi agama yang cemerlang, dia kena banyak syarat-syarat dia. Bil jamaah kita ambil.